Kita akan membawa anda sekarang ini kepada perlawanan berikutnya. Antara perlawanan yang menjadi tumpuan sudah pasti adalah di Petaling Jaya. Perlawanan yang membabitkan pasukan JDT. Tahun lalu mereka dikecewakan oleh KL dengan kekalahan 0-2 di final, tapi kali ini mereka telah pun dapat mengetahui lebih awal lagi lawan untuk mereka hadapi. Mereka telah berjaya untuk mencatat kemenangan 4-0, sama seperti kemenangan ketika mengalahkan PJ City ini dalam perlawanan Liga Super yang dilangsungkan di Stadium Sultan Ibrahim pada awal musim yang lalu. Tapi mujur dalam perlawanan ini tidak ada sebarang jaringan yang dilepaskan oleh Farizal Marlias, walaupun terdapat sedikit kecelaruan antara beliau dengan Matthew Davis. Sebenarnya Om, kalau diikutkan dalam perlawanan ini, jurulatih pasukan JDT iaitu Hector Pablo Bidoglio telah mempertaruhkan beberapa muka baru. Juga telah memberikan semula kepercayaan kepada antara pemain yang kita tahu mempunyai reputasi yang tinggi seperti Safawi Rashid, dan kemudiannya diturunkan dalam perlawanan ini adalah Feroz Baharudin. Begitu juga dengan Nazmi Faiz, selain daripada untuk melihatkan kelibat Akhyar Rashid juga yang dapat bermain dalam perlawanan ini. Kerana lama dah tak dapat disaksikan untuk beliau bermain dalam First 11 selain daripada Syafiq Ahmad. Inilah gol yang kedua yang dihasilkan oleh JDT, iaitu menerusi lob yang dilakukan oleh Safawi Rashid mengatasi Kalamullah. Gol yang ketiga adalah satu gerakan yang nampak very simple, tetapi Akhyar Rashid yang menerima umpanan semula daripada Leandro Velasquez telah berjaya untuk meledak dengan satu tolakan yang mengelirukan Kalamullah untuk gol ketiga ini. Sementara gol yang keempat pula dihasilkan daripada penyerang sensasi mereka, Fernando Forestieri, iaitu gol yang dijadikan pada minit yang ke-80. Okey, pasti mereka akan diletakkan sebagai top favourite. Hot favourite untuk mencapai kemenangan, walaupun pada tahun lalu telah dikecewakan di final. Berdasarkan kepada prestasi mereka sekarang ini, 56 poin, jumlah jaringan yang terbesar sekali yang diperolehi oleh mereka di saingan Liga. Apa lagi yang boleh kita uraikan? Kita nak kita ceritakan lagi tentang kekuatan JDT untuk Piala Malaysia pula. Saya lebih berminat untuk berbicara pasal game malam ni. Alright. Apa yang dilakukan oleh pasukan JDT itu sendiri. Kita tahu bertemu dengan pasukan PJ City bukanlah satunya kerja mudah. Mungkin di atas kertas mungkin mudah, tetapi apabila beraksi kita tahu sebuah pasukan yang memiliki organisasi di bahagian pertahanan yang sangat kompak, agak sukar untuk untuk dibolosi. Tetapi approach taktikal perlu diberikan kredit kepada Hector Bidoglio. Approach taktikal mereka pasukan JDT bertemu dengan pasukan PJ City pada malam ini sangat menjadi. Kerana apa yang dilakukan oleh mereka adalah mereka melebarkan permainan di bahagian sayap dengan larian play high and wide di bahagian hadapan, dan saya suka di bawah kendalian Hector Bidoglio akan adanya bypass daripada diagonal pass daripada bawah. Kalau kita lihat jaringan dilakukan oleh Safawi Rashid adalah bypass satu hantaran yang baik daripada Syarul Saad di belakang pertahanan pasukan PJ City yang sebelum ini di bawah kendalian Murah kita agak sukar untuk lihat cara-cara permainan seperti ini. Okey, itu satu. Yang kedua pula, Hector Bidoglio telah membawa masuk, telah memberikan peluang kepada beberapa pemain yang sebelum ini memanaskan bangku simpanan. Tetapi dia sekarang ini dah letakkan Syafiq semula, Safawi semula, Akhyar semula dalam tim ini. Apa yang nampak perubahan kat situ kepada pemain-pemain ini? Sebenarnya apabila adanya ruang dan peluang untuk diturunkan sebagai kesebelasan utama, dia akan adanya challenge yang lebih hebat daripada pemain yang sebelum ini tidak diturunkan. Itu yang kita lihat. Sekembalinya performance Syafiq Ahmad, Akhyar Rashid dan beberapa pemain Safawi lagi. Safawi Rashid juga. Dan juga beberapa pemain lagi yang diturunkan. Syami Safari juga diturunkan, juga beraksi dengan sangat baik. Okey. 4 gol yang membolusi pasukan PJ City. Kalamullah Al-Hafiz, penjaga gol kebangsaan tu. Sebab dia ada dalam skuad, Farizal tak ada dalam skuad baru ini pada Kings Cup. Cuma kali ini apa yang kita nampak kali ini adalah mengenai barisan pertahanan yang agak mudah sangat dibolusi. Bagi saya sebenarnya organisasi mereka adalah mereka berpaksikan di bahagian tengah, yang kita tahu pasukan JDT akan bermain combination play di bahagian tengah, tetapi tidak
pada pertemuan pada malam ini mereka berpaksikan di sebelah kiri dan Tukar kanan. kan? Mereka menukar kan dengan cara kita tengok larian Arif Aiman di belakang kanan yang buat satu crossing yang baik dan juga bahagian kiri kombinasi di antara pemain di bahagian kiri. Saya sebenarnya apabila mereka shifting daripada kiri dan kanan agak sedikit lewat dan mereka hanya duduk kompak di bahagian hadapan memberi ruang untuk larian-larian dilakukan di sebelah kiri dan kanan. Boleh kata break organisasi pertahanan mereka. Tahun lepas, kedua-dua pasukan ini juga telah bertemu dalam saingan Piala Malaysia di peringkat kumpulan yang mana menyaksikan PJ City berakhir di tempat yang ketiga. Tahun lepas berakhir dengan keputusan JDT menang 2-1 dan juga menang 1-0 sahaja. Jadi sekarang ini kita tahu bahawa perlawanan berikutnya akan dilangsungkan pada 31 bulan 10 di Gelanggang Keramat. Gelanggang yang menyaksikan unbeaten lagi dalam saingan Liga Tempatan setakat ini, Om. Saya rasa memang agak sukar untuk PJ City. Saya menyatakan kita tahu pasukan Johor Darul Takzim, walaupun mereka bermain home, mereka tidak akan mudah, mereka tidak akan meletakkan pemain sebenarnya, mereka akan masih lagi meletakkan pemain. So umpama bahawa ini adalah perlawanan baru. Yes, itu adalah apa yang dilakukan oleh pasukan JDT pada musim ini sebenarnya. PJ City mungkin last game untuk mereka pada tahun ini. Saya suka kata ayat-ayat daripada tadi yang dia kata nothing to lose. Mungkin itu yang dilakukan oleh pasukan PJ City bertemu dengan pasukan JDT. Mungkin mereka akan memberikan segalanya, cuba mendapatkan gol awal dan seterusnya mencari gol kedua. Mungkin itu adalah yang dilakukan oleh pasukan PJ City. Okey, memang agak mendukacitakan dengan rumours yang terbang sana sini yang telah menjadi bualan hangat dan menjadi topik yang mengatakan bahawa could be last season. Mungkin akan menyaksikan tidak ada lagi PJ City, tetapi hold on, bagi peluang kepada mereka. 31 bulan Oktober adalah perlawanan berikutnya untuk mereka. Bagi mereka ruang dan juga peluang untuk menebus kekecewaan ini. Mana tahu mungkin ada 1-2 gol untuk dapatkan satu kemenangan, walaupun mereka sukar untuk melepaskan 5 gol secara keseluruhan. So tak komplit, tidak lengkap kalau kita tak bersiaran langsung. Siapa kat sana? Amoya! Haya. You are. Hai abang. Sefan ah? Sudah. Sedap oh. Ini hari makan apa? Kuih tiaw goreng ah? Saya makan itu wonton mee. Oh, wonton mee. So, let's go to the game. 4-0 hari ini. Apakah ini yang dijangkakan akan berlaku memandangkan PJ City sebelum ini berjaya mengikat JDT 2-2 dalam perlawanan Liga, Shan? Okey, semestinya sebelum perlawanan memang kita semua dimaklumkan bahawa PJ City memang mahu membuat sesuatu, mahu memberikan cabaran yang tinggi kepada JDT untuk malam ni. Seperti kita tahu mereka nak buat sesuatu lah untuk mendiang Pirajas. Dan mereka punya keluarga pun berada di sini untuk menyaksikan perlawanan ini. Tetapi keputusan hari ini kita nampak tidak memihak kepada PJ City lah. Namun bagaimanapun tadi dalam PC coach PJ City P Maniam telah berkongsi, dia kata salah satu punca adalah sebab faktor motivasi pasukan di mana mereka baru je tak sampai seminggu pun kehilangan Pirajas. Jadi mungkin mereka punya semangat pun mereka masih dalam keadaan kesedihan, di mana kita tahu sebelum ni mereka makan bersama, berlatih bersama. Jadi tapi bagaimanapun mereka telah buat yang terbaik. Mereka memang cuba, macam kita tengok Kapten Mahali dan sebagainya, mereka memang cuba berkali-kali untuk nak mencipta gol untuk PJ City, tapi gagal juga. Kita nampak bahagian defend JDT yang berjaya menghalang setiap bola, dan hari ini kita nampak JDT pun mereka tidak kurang semangatnya untuk nak cuba mencapai kemenangan hari ini, di mana kita tahu mereka sedang cuba mendapatkan kejuaraan buat kali keempat. Jadi keputusan hari ini kita nampak itulah dia. Saya sebenarnya mengharapkan bahawa dengan ketiadaan mendiang akan memberikan motivasi untuk mereka mendapatkan kemenangan ini bagi mendiang Rajesh dalam perlawanan ini. Tak apa. So sekarang ini kalau kita lihat juga dalam perlawanan sebentar tadi, Syarum Kalam banyak bercerita tentang tactical play yang ditunjukkan oleh JDT. Dan pemain-pemain JDT juga nampak mereka memang enjoy the game sejak dikendalikan oleh Hector ini. Pandangan Shan pula?
Bagi saya rasa setiap pasukan, saya rasa JDT tak kira sesiapa pun jurulatih dia, saya rasa mereka tetap mempamerkan prestasi yang baik. Tapi hari ini kita agak terpegun dengan hari ini punya barisan, kita nampak hanya seorang sahaja player import yang dimasukkan. Bagaimanapun tetap boleh mencapai 4 gol. Jadi saya rasa pemain-pemain simpanan sebelum ni yang dimasukkan dalam untuk bermain malam ni pun bukan calon-calon. Jadi mereka telah pamerkan prestasi yang baik untuk kepada coach Hector. Jadi kita tengok selepas ini bila mereka punya perlawanan seterusnya di Johor pula, kita pun saksikanlah siapa yang dia akan turunkan pula pada hari itu. Baik, terima kasih Shen. Itu dia laporan daripada anda. Sempat tak pergi PC? Sempat Sempat. Tapi lagi satu saya nak share juga apa dia? berita baik. Silakan. Hari ini perlawanan malam ini kehadiran penonton agak memberangsangkan. Walaupun kita tengok hari ini adalah hari Rabu dan bukannya hujung minggu, tetapi kehadiran hari ini adalah 2,747 penonton. Dan kalau saya tanya tadi seorang staff tu, dia kata kalau kita kira harga minimum untuk tiket untuk penonton biasa, dia adalah harga RM25. Jadi tak terkira lagi untuk harga VIP. Jadi hari ini kalau kita kira secara kasarnya, jumlah harga tiket yang berjumlah RM68,675 akan diserahkan kepada keluarga mendiang P. Rajesh, dan itulah yang saya boleh kongsikan untuk hari ini. Baik. Okey, terima kasih banyak. Itu info yang memang kita nak nantikan juga. 2747 jumlah para penonton. Okey? Thank you, Mai. 谢谢。 Alright, terima kasih. Okey, itu dia.